Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke Taklimat Perpustakaan Tun Dr. Ismail UiTM Cawangan Johor. Tuan-tuan dan puan-puan, tujuan kita melaksanakan taklimat ini adalah untuk memperkenalkan koleksi perkhidmatan dan kemudahan yang terdapat di PTDI kerana apa kepentingan perpustakaan itu sendiri dalam membantu sesi pengajaran dan juga kecemerlangan akademik para pelajar. Okey, kita pergi kepada sejarah penubuhan PTDI. Kalau kita perhatikan pada tahun 1983 di Bukit Siput, kemudian di PTDI kampus yang baru 1998, di Lakin bermula pada 2007, Pasir Gudang 2014 dan kita dapat bangunan kedua iaitu bangunan baru kita pada tahun 2013. Okey. Saya nak terangkan di sini bahawa bangunan baru ni dikenali sebagai PTDI 1 manakala bangunan yang lama dikenali sebagai PTDI 2. So jangan confuse kat situ tau. Okey. Ini merupakan visi dan misi perpustakaan. Kita nak menjadikan perpustakaan UiTM bertaraf dunia sebagai pemangkin kesarjanaan dan kecemerlangan universiti dalam pengajaran, pembelajaran dan pendidikan yang boleh dicapai oleh pengguna secara fizikal dan maya. Manakala misi kita pula untuk mempertingkatkan perkhidmatan perpustakaan melalui sumber dan pengurusan ilmu serta teknologi terkini bagi menyokong pembelajaran dan pendidikan dengan penyampaian perkhidmatan yang berkualiti serta menyediakan persekitaran yang selesa dan mesra untuk seluruh warga UiTM. Okey, untuk carta organisasi berikut yang boleh tuan-tuan perhatikan adalah pengurusan diketuai oleh Puan Nur Asiha binti Alias, Timbalan Ketua Pustakawan, dan di kampus Gamat kita ada Encik Ahmad Akmal bin Muhammad Idris, saya sendiri Puan Mawar Nur binti Abdullah, Puan Siti Rozana binti Mat Sanad, manakala di Pasir Gudang kita ada Encik Idris bin Muhammad dan Encik Nur Azilia binti Muhammad Azhar. Okey. Kalau nak tahu pegawai-pegawai ni menjaga unit apa, okey, untuk Encik Ahmad Akmal dan tim dia, ini adalah unit yang berkaitan iaitu pentadbiran organisasi, perancangan dan pembangunan perpustakaan. Okey, di unit perkhidmatan perpustakaan, saya sendiri, ini adalah tim saya. Perpustakaan Digital dan Arkib Cawangan diketuai oleh Puan Siti Rozana Mat Sanad dan ini adalah tim beliau. Okey, di kampus Pasir Gudang, tim Encik Idris bin Muhammad di unit pentadbiran organisasi, perancangan dan pembangunan perpustakaan dan juga Arkib Cawangan ya. Dan untuk Cik Nur Azilia, okey, beliau dan tim bertanggungjawab untuk perkhidmatan perpustakaan dan perpustakaan digital. Okey, kalau nak tahu maklumat lanjut mengenai fungsi dan aktiviti unit-unit yang saya terangkan tadi di PTDI, tuan-tuan dan puan-puan boleh melayari laman web kita di bahagian collection. Kita ada exhibition di situ, pameran maya. Klik pada perpustakaan Tun Dr. Ismail, kita ada jelaskan setiap unit ataupun perkhidmatan yang kita tawarkan. Ya. Banyak dekat situ, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok ya. Okey, seterusnya untuk waktu perkhidmatan. Untuk waktu perkhidmatan, kita ada dua iaitu pada hari Ahad sehingga hari Rabu kita buka pada 8.30 pagi dan 4.45 petang. Okey, kenapa orang kata kenapa buka 8.30? Kenapa tutup 4.45? Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Kita nak bagi masa supaya setting untuk pembukaan dan juga bila nak tutup tu kita nak susun-susun buku ya. Okey, kena ingat. Dan pada hari Khamis pukul 8.30 sehingga 3.15 petang. Sebab apa? Khamis kita tutup, maksud saya waktu perkhidmatan di UiTM Johor 3.30. So 3 suku kita akan tutup PTDI ya. Okey, tapi jangan risau kalau kata lepas 3.30 ataupun lepas pada waktu pejabat ni ada soalan-soalan ataupun pertanyaan yang tuan-tuan dan puan-puan nak tanya, gunakan live chat kami. Saya akan terangkan sebentar nanti perkhidmatan live chat yang mana bila luar waktu perkhidmatan kami akan cuba jawablah untuk hari seterusnya ya. Okey. Seterusnya untuk pinjaman bahan, selalu orang tanya, pelajar pradiploma ni boleh pinjam berapa? Okey, kita tengok dekat sini untuk pelajar sepenuh masa, okey, sijil ataupun pradiploma boleh pinjam 10 buah buku untuk tempoh 14 hari, diploma 20 buah buku 14 hari, ijazah 20 buah buku 14 hari, sarjana ataupun master 40 buah selama 28 hari dan PhD 60 buah buku selama 28 hari ya. Untuk staf akademik
30 buah buku, 28 hari, staf pentadbiran 20 buah buku, 28 hari. So banyak kemudahan yang kita bagi ataupun jumlah bahan yang kita berikan untuk tuan-tuan dan puan-puan buat pinjaman. So sila datang ke library untuk membuat pinjaman ya. Katakanlah pada 14 hari tu rasa macam nak sambung lagi, nak pinjam lagi, boleh ke? Boleh. Kita boleh buat renewal selama 2 kali. Okey. Ini adalah maklumat yang paling penting. Saya nak ingatkan banyak kali ya. Macam tadi saya kata pembaharuan bahan boleh dibuat secara online sebanyak 2 kali. Macam mana nak buat online ni? Jangan risau, tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanya di live chat ataupun ikut kelas yang saya akan adakan. Saya akan ajar step by step macam mana nak buat renew. Ya. Denda lewat pemulangan buku 20 sen sehari. Okey, katakanlah dah lewat 2 hari, berapa pemawa? Student tanya. Okey, 40 sen lah. So, setiap hari dia akan naik 20 sen, 20 sen, 20 sen. Okey. Seterusnya, pinjaman antara perpustakaan interlibrary loan. Buku boleh dilakukan antara perpustakaan lain. Katakanlah bila tuan-tuan dan puan-puan menggunakan web OPEC kami mencari buku, buku tu tak ada dalam koleksi PTDI tetapi berada di Pasir Gudang ataupun di Terengganu contohnya. So jangan risau, boleh berhubung dengan kami di unit perkhidmatan perpustakaan ya. Kita akan tolong dapatkan bahan itu daripada perpustakaan yang berkenaan. Okey, macam mana pula kalau buku yang dipinjam hilang? Okey, sila datang ke kaunter dan buat laporan buku. Cas yang dikenakan adalah harga buku itu sendiri dan wang proses sebanyak RM20. Suka saya ingatkan pada para pelajar, kena ingatlah kita dah bagi pinjam bahan-bahan ataupun buku yang tuan-tuan nak. Kemudian kena perhatikan bilakah waktu pemulangan itu supaya buku itu perlu dipulangkan sebelum waktunya supaya tak kena denda. Dan kena selalu tengok dalam web OPEC di My Account, dah pulang ke belum buku ni? Dah pulang ke belum ya? Sebab apa implikasinya? Kita tengok dia kata, sudahkah anda semak akaun perpustakaan? Ada 4 langkah mudah untuk semak akaun perpustakaan. Yang pertama, layari laman sesawang web OPEC. Masukkan patron access yang telah disediakan. Tengok kat situ ada tak buku-buku yang masih dalam pinjaman ataupun denda yang dikenakan. Kemudian mestilah buat pemulangan buku dan pembayaran denda. Okey, suka saya ingatkan tuan-tuan dan puan-puan, kita bayar denda tu nanti kita cashless ya. Cashless kenalah bayar menggunakan kad debit ataupun ada mungkin kad kredit ke. Kita boleh buat secara cashless. Okey, kita tak terimalah duit cash. Okey. Seterusnya, kenapa kena buat ini? Sebab untuk mengelakkan penahanan semakan keputusan peperiksaan, ataupun pemotongan gaji staf. Sekali lagi kita tegangkan lagi, penting untuk semua tuan-tuan dan puan-puan melaksanakan, kita dah laksanakan penjanaan bil pelajar bagi pelajar-pelajar yang mempunyai tunggakan bayaran ni lah. Dan denda lewat ni tidak memulangkan buku melebihi tempoh yang ditetapkan. Kenapa? Ia akan mengakibatkan semakan keputusan peperiksaan disekat. Bila nak combo nanti tiba-tiba tak boleh combo, ataupun bila akhir semester nak generate keputusan peperiksaan tak boleh kerana apa? Ada denda perpustakaan. So sebab tu kami selalu pesan tolong bayar dan semak selalu akaun supaya tidak terjadilah masalah-masalah yang tak dapat hadir convocation dan sebagainya. Okey, seterusnya saya nak terangkan tentang web OPEC. Okey, ini adalah satu platform di mana para pelajar boleh mencari bahan ataupun buku menggunakan WILS, sistem kita yang kita gunakan iaitu Web Based Integrated Library System. Okey, apa modul-modul yang terlibat? Kita ada pembelian bahan, pengkatalogan, sirkulasi iaitu pinjam, pulang, pembaharuan dan tempahan bahan. Pencarian bahan seperti yang saya terangkan tadi, indeks artikel, pinjaman antara perpustakaan dan cadangan bahan. Ini adalah modul-modul yang disediakan. Okey, seterusnya bila dah cari buku yang contohnya kat sini kita ada prinsip-prinsip asas Islam. Dah jumpa dah buku ni, tolong perhatikan call number. Okey, kalau tengok kat sini call number dia. Okey, dan tengok juga location bahan.
Location bahan kat PTDI kampus Pasir Gudang. Jangan pula cari di PTDI 1 atau PTDI 2. Ya, kena tengok locationnya di mana. Dan saya suka ingatkan, tengok juga item status. Kalau shelf bermakna ada di rak terbuka. Ya, nanti ada di bahagian rujukan. Kalau kata tak jumpa lah Puan Mawar, buku ni saya nak, jangan risau. Bawa call number ataupun maklumat buku yang kamu dah snap dalam web OPEC ini kepada pembantu perpustakaan di kaunter. Kita akan cuba carikan. Okay? So, saya nak ajar sikit tentang macam mana nak tengok nombor panggilan. Okay. First two line dia kata BL1032, iaitu subjek bahan ini adalah agama. Okay. Third line ini selalunya kita kata number, CUTTER, yang mana kita letakkan penulisnya, surname penulisnya, dan last line adalah tahun buku itu diterbitkan. Okay. Maklumat koleksi bahan perpustakaan seperti nombor panggilan dan lokasi bahan dapat diakses melalui komputer dengan lebih cekap dan pantas. So, janganlah terus pergi ke shelf dan cari satu-satu pergi shelf, tengok satu-satu, nanti pening dan sakit mata ya. Gunakan web OPEC kita untuk memudahkan. Seterusnya, kelas kemahiran maklumat. Puan Mawar yang Puan Mawar terangkan sebelum ni macam tak faham apa dia, tak jelas. Jangan risau. Kelas kemahiran maklumat yang kita tawarkan ni akan mengajar semua perkhidmatan dan juga sistem yang tuan-puan gunakan bagi tujuan nak buat assignment ataupun nak buat penyelidikan. So, cakap dengan pensyarah yang berkenaan, saya nak mengikuti kelas kemahiran maklumat ya di PTDI. So, nanti boleh request di sistem pengurusan kelas kemahiran maklumat ya. Kita ada dekat situ ekkm.uitm.edu.my dan ada 1, 2, 3, 4, 5 modul yang insya-Allah saya akan cuba ajar ya. Introduction to Library System, Pita Electronic Resources, Online Databases, Reference Management Software, EndNote dengan Mendeley. Dan untuk pelajar ijazah, suka saya ingatkan bila kata ada penyelidikan, perlukan data tentang syarikat ataupun data ekonomi, saya juga menyediakan ataupun PTDI juga menyediakan perkhidmatan untuk mengajar data stream dan juga econ. So, jangan malu, jangan segan, datang ya, saya akan tolong ajar. Okey, seterusnya peraturan di perpustakaan. Okay, ni kena cakap lah, kena ingatkan banyak kali ya. Student required to display ID card. Kena bawa kad pelajar untuk masuk di dalam perpustakaan sebab kita touch pada barrier gate barulah boleh masuk. Dan kalau nak pinjam pun kita kena pakai metric card. Okay. Bag tinggalkan di rak bag di luar. Tengok kat situ tak ada makanan yang dibenarkan untuk bawa masuk. Jangan tiba-tiba bawa ayam goreng ke, bawa nasi lemak ke, nanti dia agak mengganggu ya. Okay. Seterusnya, taking out reference material from library without permission is prohibited ya. Janganlah bawa buku-buku rujukan itu keluar daripada perpustakaan. Kerana apa? Buku-buku rujukan ni buku-buku yang agak mahal dan digunakan oleh ramai orang ya, supaya semua orang boleh guna, tak bolehlah bawa keluar ya. Janganlah misuse library komputer ya. Kadang-kadang kita tengok student ni menggunakan maklumat IT ataupun menggunakan komputer untuk melihat contohlah, saya bagi contoh YouTube ataupun dia tengok filem-filem Korea. Okey, sekali-sekala tak apa, tapi kita nasihatkan supaya penggunaan komputer itu khusus untuk kegunaan akademik. Kerana apa? Ada rakan-rakan kita yang mungkin tak ada laptop ataupun tak ada komputer di bilik. So, mereka sangat memerlukan kemudahan ini ya. Kena bear in mind ya. Okey, seterusnya janganlah merosakkan buku-buku yang berada di dalam library. Ini common sense ya. Pihak perpustakaan telah memberikan perkhidmatan tersebut, kita kena jaga buku-buku tu dengan baik. Seterusnya, vandalisme pun tak boleh ya. Jangan ubah ataupun mengalihkan kerusi atau meja yang telah disusun ya, kerana ini akan mengakibatkan susunan kerusi meja tu dah tak cantik. Lagi satu, nanti orang lain pun nak guna juga kan. Okey. Seterusnya, tak boleh reserve lah seat sebab seat sangat limited dan ramai orang datang ke library untuk menggunakan ya. Slipper pun tak boleh. Pendek kata, tuan-tuan dan puan-puan bila masuk ke library ni terikat dengan sasiah rupa diri pelajar ya.
Okey, cap, helmet. Okey, yang saya nak selalu saya selalu ingatkan pada semua pelajar, dating or sitting exclusively with your partner from different gender is strictly prohibited. Janganlah duduk terlalu dekat dating sampai mengundang orang kata gosip. Kenapa saya terangkan ataupun saya tekankan, sebab perkara ini berlaku. Jarakkan, sekarang dah ada jarak sosial kan, jarakkan jarak anda dengan pasangan. Jangan buat-buat perkara yang tidak orang kata tidak elok dipandang, sebab kita ada CCTV dan juga kita ada staff yang akan meronda by time to time. Okey, tolong jaga laptop dan juga handphone yang mahal-mahal tu, jaga baik-baik sebab kalau hilang nanti susah. Okey, kita tidak bertanggungjawab atas kehilangan barang-barang peribadi tuan-tuan dan puan-puan. Kalau nak pergi toilet pun janganlah tinggalkan dompet atas meja begitu sahaja, nanti hilang nanti ya. Okey, short pants, legging and sleeveless are strictly prohibited. Jangan pakai pakaian yang menjolok mata. Macam saya cakap tadi, pakailah pakaian mengikut sasiah rupa diri pelajar yang ditetapkan. Okey, ini adalah chat with librarian. Okey, perkhidmatan chat with librarian juga disediakan. Boleh akses melalui portal perkhidmatan perpustakaan. Masukkan maklumat pengguna dan mulakan chat ya. Okey, selalu saya ingatkan pelajar untuk memilih PTDI ataupun UiTM Johor lah supaya nanti saya boleh respon. Okey, ini adalah QR code-nya. Jika ada tuan-tuan dan puan-puan yang nak tanya sebarang soalan lepas ni, boleh scan QR code. InsyaAllah saya akan cuba jawab. Ya, kalau tak online pun dia akan masuk email. So, saya akan respon email tuan-tuan dan puan-puan. Pastikan nombor telefon dan juga email address adalah yang betul ya, supaya saya boleh respon. Okey, orang kata apa? Perkhidmatan ini adalah perkhidmatan sembang secara maya untuk menjawab pertanyaan dari pengguna berkenaan perkhidmatan, koleksi rujukan bahan dan penyelidikan. Silalah guna bahasa yang elok dan juga janganlah tanya yang bukan-bukan ya. Tanya, Puan Mawar dah makan ke belum? Bolehlah, insyaAllah saya akan cuba bantu apa yang boleh ya. Kalau kata, Puan Mawar boleh pinjam duit tak? Mesti saya cakap, tak boleh. Sebab apa? Pertanyaan-pertanyaan begitu adalah di luar bidang perkhidmatan koleksi rujukan bahan dan penyelidikan. Sebab apa? Kadang-kadang student ni dia suka berseloroh ataupun berjenaka bila chat dengan saya tu. Okey. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah media sosial Perpustakaan Tun Dr. Ismail. Macam mana kita nak buat promosi, macam mana kita nak buat pemasaran, macam mana kita nak dekat dengan pengguna. Kita ada laman web perpustakaan yang baru. Ya, laman web ini dihasilkan oleh Puan Siti Rozana. Berbagai maklumat perpustakaan terdapat dalam tu. Okey, kalau kata saya dah cuba cari di laman web Puan Mawar tapi tak jumpa, jangan risau. Okey, chat with librarian ataupun pergi kat Facebook kami ya. Nak tengoklah apa aktiviti yang diadakan oleh perpustakaan, nak tengoklah promosi baru, aktiviti baru, apa yang orang library buat ya. Okey, pergi ke Facebook sebab saya ada Cik Azmi ya di unit korporat untuk membantu menunjukkan apa sebenarnya aktiviti dan promosi dan apa yang berlaku dalam perpustakaan setiap hari, insyaAllah kalau ada aktiviti Instagram kita pun ada, Twitter dan Telegram ya. Okey, boleh tengok semula yang ni nanti. Okey, ini adalah kita punya Facebook. Okey, minta tolong like dengan follow laman web PTDI yang baru. Okey, kita ada Twitter, Telegram dan juga Instagram. Okey, ini adalah hasil kerjasama daripada Perpustakaan UiTM PTDI Segamat dan juga Pasir Gudang Semua maklumat di Segamat dan Pasir Gudang kita pool dalam media sosial kita. Jemput like dan subscribe. Okey, untuk penerangan kemudahan dan koleksi PTDI Kampus Segamat dan juga kemudahan dan koleksi PTDI Kampus Pasir Gudang, saya ingin mempersilakan pembantu pustakawan kanan kami, Encik Sujarmo, untuk memberikan penjelasan. Silakan. Kemudahan dan koleksi PTDI Kampus Segamat. Perpustakaan Tun Dr. Ismail 1. Bilik 24 jam. Kaunter pinjaman dan pemulangan. Ruang pameran. Ruang santai. Ruang santai.
Taman Aspirasi, bilik seminar, CIMB Trading Room, ruang bacaan, koleksi jurnal dan majalah, koleksi bahan silibus, ruang bacaan, kaunter pinjaman majalah, ruang bacaan, koleksi penyelidikan dan harta intelek, ruang IT, bilik perbincangan, Perpustakaan Tun Dr. Ismail II, bilik 24 jam, kaunter pinjaman dan pemulangan, ruang bacaan, bilik IT, makmal bibliografi, pameran buku baru, ruang bacaan, kemudahan dan koleksi PTDI Kampus Pasir Gudang, ruang bacaan terbuka, bilik belajar 24 jam, kaunter khidmat pelanggan, terminal OPEC, bilik perbincangan, bilik seminar, makmal komputer, bilik pandang dengar, ruang common learning, ruang bacaan terbuka, kemudahan lift, mesin print, photostat, scan, layan diri, printer berwarna, terminal e-thesis, book drop, bilik loker, kaunter koleksi jurnal dan penyelidikan, ruang santai, ruang bacaan akhbar, self-check machine, bilik permainan dalaman, projek pelajar dan laporan ENT. Okey, terima kasih Encik Sujarmo atas penerangan tadi. Sebelum mengakhiri taklimat kita pada hari ini, jangan lupa untuk daftarkan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan di ptdi.page.link daftar kehadiran dan lakukan penilaian taklimat di ptdi.page.link penilaian taklimat. Suka saya ingatkan ya, dalam penilaian taklimat ni nanti akan ada soalan tentang sebelum dan selepas. Okey, sebelum tu mungkin tak tahu apa PTDI, apa perkhidmatan dan kemudahan yang kita sediakan. So ratingnya mestilah lebih rendah. Dan selepas tu kita dah buat penerangan, mestilah ratingnya akan lebih tinggi ya. Kalau ada masalah ataupun tak faham tentang soalan ni, nanti boleh tanya saya, okey? Lakukan penilaian taklimat dan daftarkan kehadiran anda. Okey, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama-sama dalam taklimat Perpustakaan Tun Dr. Ismail. Jika ada sebarang soalan ataupun maklum balas, bolehlah berhubung melalui panggilan telefon ataupun email yang tertera. Dan jika mahukan maklumat lanjut tentang PTDI, boleh ke laman web. Okey, untuk slide taklimat pada hari ini, jangan risau. Okey, kalau kata nak review balik ataupun nak view balik, boleh mainkan video ini semula. Ataupun kalau nak tengok slide yang saya sediakan ini, okey, kita akan parkkan slide ini di bahagian koleksi ataupun di bahagian pameran maya perpustakaan. So saya letak slide ni di sana. Mungkin nak tengok balik ataupun nak fahamkan balik, boleh ya dekat sana. Selamat menggunakan perkhidmatan perpustakaan sama ada di Segamat ataupun Pasir Gudang. Selamat berjumpa lagi ya. Kalau jumpa tengah-tengah jalan tu, bolehlah tegur ataupun jangan malu, jangan segan untuk menggunakan perkhidmatan perpustakaan kami. Dan pegawai-pegawai di perpustakaan ini akan membantu anda insya-Allah sehabis baik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.